أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, kita buka majlis kita dengan kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, hari ini kita akan meneruskan sesi pengkuliahan kita, masih lagi dalam topik yang pertama, konsep asas Islam. Okay, hari ini kita akan menyentuh pada subtopik yang baru. Sebelum ni kita dah sentuh berkaitan dengan konsep akidah, konsep Islam, konsep ihsan. Kemudian kita sentuh berkaitan dengan rukun solat, okay, cara membatalkan perkara yang membatalkan solat, syarat sah solat, syarat wajib solat. Jadi hari ini kita akan menyentuh pada subtopik yang baru berkaitan salah faham terhadap Islam. Okay. Baik, untuk yang pertamanya, okay, boleh kita lihat pada gambar pada slide. Okay. Baik, berdasarkan slide ini, okay, gambar ini, siapakah yang kenal ataupun boleh menyebut nama pada gambar ini? Okay. Nama pemilik gambar ini. Okay. Anda kenal tak siapa pemilik gambar ini? Okay. Baik, kalau anda kenal, tulislah di nota anda. Okay, saya kenal. Okay, kalau kata tak kenal, boleh tulis tak kenal. Baik, sebenarnya gambar ini adalah Mustafa Kemal Atatürk, okay, yang dikenali bukan saja di Turki, tapi sebenarnya di seluruh dunia, dan sebenarnya utamanya dunia Islam lah. Okay. Kerana kesan daripada pemerintahannya menyebabkan kita kata sisi kesedihan kepada umat Islam bila mana Turki Utsmaniyah lenyap selepas 1924. Okay. Apa yang telah dibawa oleh Mustafa Kemal Atatürk nanti kita akan bincangkan. Baik, jadi dalam topik ini kita akan menyentuh tentang salah faham terhadap Islam, iaitu sekularisme, dan di akhir pelajaran semua dapat menjelaskan konsep sekularisme. Baik, yang pertamanya, sekular. Okay, sekular berasal daripada bahasa Latin. Okay, sekular berasal daripada bahasa Latin. Seculum bermaksud satu generasi atau zaman. Sekular dari bahasa Arab disebut sebagai al-ladiniyah, iaitu tanpa agama, atau ad-dunyawiyah, keduniaan, yang disebut oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Manakala isme maksudnya adalah fahaman ataupun ideologi. So sekularisme memberi maksud fahaman yang memisahkan kehidupan dunia dengan akhirat. Satu fahaman yang memisahkan dunia dengan akhirat, ataupun satu fahaman yang memisahkan di antara kehidupan dunia dengan agama. Maksudnya agama adalah agama, okay. Dunia adalah dunia. Okay. So tak boleh diselarikan ataupun tidak boleh digabungkan kedua-duanya. Baik, sebenarnya kalau kita tengok dari segi kemunculan fahaman sekularisme telah merebak di dunia Islam
Okay. Semenjak abad ke-18 Masih ataupun 1800 Masih. Okay. Tapi dari segi sejarah asal-usul sekularisme asalnya merujuk kepada pemisahan di antara gereja Katolik dengan hal-hal kenegaraan. Okay. Maksudnya ketika mana di Eropah itu, ketika mana Eropah berada dalam keadaan kegelapan yang disebut sebagai Dark Age, Eropah berada di bawah kawalan gereja. Okay. Dan gereja tidak membenarkan kepada rakyat ataupun masyarakat untuk menjebakkan diri antaranya dalam bidang sains kan. Maksudnya tidak boleh mengkaji tentang sains, menyebabkan masyarakat Eropah berada dalam keadaan satu kegelapan lah. Sedangkan pada waktu tersebut dunia Islam yang berpusat di Abbasiyah, berpusat di Baghdad, okay, disebut sebagai zaman Abbasiyah, berada dalam era keemasan ilmu, okay, era keemasan dalam bidang ilmu dan juga pelbagai aspek, okay, ilmu, teknologi, semuanya telah berkembang ataupun berada di tahap kegulangan di Baghdad. Okay, tamadun Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Manakala di Eropah pada waktu itu berada dalam keadaan kegelapan dan masyarakat di Eropah tidak percaya dengan agama Kristian. So mereka telah memisahkan diri mereka daripada agama dan mula mengkaji tentang sains, okay, tentang ilmu-ilmu yang ada, terutamanya mereka telah pergi ke dunia Islam. Okay, mereka pergi ke Baghdad, mereka pergi ke ke Spanyol dan mendapat ilmu-ilmu daripada umat Islam. Okay. Dan mereka bawa balik ke Eropah. Mereka di situ daripada zaman gelap, mereka telah mencapai satu zaman disebut zaman Renaissance dan disebut juga selepas itu zaman zaman pencerahan kan ataupun enlightenment. Okay. Dan dapatlah mereka keluar kemudian pergi ke mencapai disebut sebagai revolusi industri, okay, dan berkembang pesat di Eropah dalam pelbagai aspek lah, okay, dari segi ilmunya, dari segi ekonomi dan lain-lain. Dan sekularisasi dilaksanakan sebagai gerakan modernisasi Barat. Okay, maksudnya yang awal tadi mereka itu berada dalam keadaan kegelapan, so pakai kaedah sekular, memisahkan di antara agama dengan dunia, menjadikan Eropah dan juga Barat berada dalam keadaan yang moden. Okay. So dari segi peta kita lihat Eropah, okay, berada di sini. Okay. Turki sebenarnya juga berada di sini dekat dengan Eropah dan Turki sebenarnya kalau sekarang dia termasuk dalam kesatuan Eropah kan. Okay. Salah satunya negara Islam yang berada di bawah kesatuan Eropah. Kalau sekarang kita tengok Turki menerima ancaman-ancaman daripada negara-negara lain. Okay. Sama juga dahulu kalau kita tengok dari segi sejarah, bagaimana sekularisme itu berada di Turki. Okay. Kerajaan Turki Osmaniyah jatuh pada tahun 1924. Sebelumnya Sultan terakhir iaitu Sultan Abdul Hamid II kan. Sebenarnya Islam di bawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, seorang pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang mempunyai pemikiran yang jauh, okay, tegas. Beliau telah sehabis baiklah kita kata mempertahankan Turki daripada ancaman dalam dan luar. Ancaman luar termasuklah daripada Yahudi kan, okay, ataupun Zionis. Okay. Zionis sejak daripada 1800 cuba menyucuk-nyucuk, okay, Sultan Abdul Hamid supaya antaranya menjual tanah di Palestin, okay, memberi kebenaran untuk orang Yahudi duduk di Palestin,
bahkan mereka sanggup membuat perancangan membunuh orang Yahudi sendiri, okay, supaya nak menunjukkan bahawa ada orang Islam di Palestin yang membunuh orang Yahudi. So bila ada orang Yahudi terbunuh, orang akan anggap bahawa Islam telah menzalimi orang Yahudi, sedangkan orang Yahudi sendiri yang membunuh sama mereka lah. Okay? Maksudnya orang tertinggi ya, Yahudi, mereka sanggup untuk membunuh orang Yahudi sendiri bagi menjayakan misi mereka. Okay? Sultan Abdul Hamid II juga pernah ditawarkan dengan beberapa tawaran yang lumayan lah, okay, untuk maksudnya bagi rasuah kan pada Sultan Abdul Hamid bagi memastikan Palestin itu tanah Palestin dimiliki oleh orang Yahudi. Okay? Tapi beliau dengan tegas tidak membenarkan, sehinggalah akhirnya ada di kalangan wakil rakyat daripada Turki, mereka telah bersekongkol dengan daripada barat dan juga daripada Yahudi tadi untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid, dan Sultan Abdul Hamid telah dikurung di satu istana dan akhirnya beliau telah mangkatlah. Okey. Baik. Dan orang selama ini mengetahui tentang bahawa Sultan Abdul Hamid inilah yang bersifat diktator dan sebagainya, menjatuhkan Turki. Tapi bila mana selepas 10 tahun diari tentang Sultan Abdul Hamid telah dijumpai, dan barulah mereka tahu bahawa sebenarnya Sultan Abdul Hamid II ini adalah sultan yang sangat menjaga Turki. Mustafa Kemal Atatürk pula merupakan asasnya daripada Yahudi juga. Maksudnya kita tahulah dia ini adalah orang yang telah dicaturkan oleh pihak Zionis untuk menjatuhkan Turki Utsmaniyah. Beliau telah masuk menyerap sebagai salah satu orang penting dalam tentera, dan beliau antara yang telah mempertahankan berjuanglah dalam mempertahankan negara Turki, dan akhirnya sebagai mengenang jasanya, okay, mempertahankan Turki pada serangan luar, beliau telah diangkat menjadi pemerintah. Okay. Pada awalnya ketika awal pemerintahan, di waktu itu sebenarnya ada kalangan sultan lagi, tapi sultan itu sultan yang bodekal, tidak seperti mana Sultan Abdul Hamid yang sebelum. Dan Turki Utsmaniyah masih ada di awal pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk, tapi kerana takut berlakunya pertunanan kuasa antara gerakan pemerintahan yang dibawa oleh Mustafa Kemal Atatürk dengan kita kata Kesultanan Turki Utsmaniyah, maka dihapuskan sepenuhnya pada tahun 1924 kerajaan Turki Utsmaniyah. Dan Mustafa Kemal Atatürk menjalankan pentadbirannya secara sekular sepenuhnya dari semua aspek. Okay. Dari segi undang-undang, okay, sebelum ni ada Turki ada penasihat syariah, kan. Kemudian dia ada mahkamah syariah. Semua itu telah dihapuskan. Okay. Bahkan azan juga telah ditukarkan kepada bahasa Turki. Bahasa sebelum ni pentadbiran Turki Utsmaniyah menggunakan bahasa Arab. Okay. Mustafa Kemal Atatürk telah mengubahnya kepada bahasa Turki. So dia nak menenggelamkan sejarah tentang khilafah Utsmaniyah itu sendiri. Bila guna bahasa Turki, jadi orang-orang muda, orang Turki tidak akan tahu tentang sejarah yang pernah berlaku sebelum ini. Sebab sebelum ni apa-apa judul tulisan menggunakan bahasa Arab. Okay. Dan beliau telah mengasaskan fahaman sekularisme. Okay. Orang-orang muda, kan, maksudnya rakyat Turki tidak dibenarkan memakai pakaian yang menutup aurat. Okay. Bahkan kalau tapi ada kalangan rakyat Turki yang nak mempertahankan keislamannya, kan, macam yang perempuan tetap nak pergi belajar universiti, mereka telah memakai rambut palsu, nak menjaga juga rambut mereka tu. Okay. Mereka tutup dengan rambut palsu.
nak pertahankan juga keislaman mereka. Tapi kita pakai rambut palsu untuk apa? Untuk sesajikan, untuk nampak lebih cantik dan sebagainya. Boleh bayangkan macam mana orang Islam di Turki mempertahankan keislaman mereka. Di waktu sekular telah terlaksanakan. Azan ditukar ke dalam bahasa Turki. Maksudnya dia nak lenyapkan penggunaan bahasa Arab sendiri daripada rakyat Turki. Dan akhirnya sekular ini telah merebak ke negara-negara Islam yang lain. Baiknya kalau kita tengok ketika mana pemerintahan Sultan Abdul Hamid II ni, beliau telah membawa duta-duta ke antaranya sampai ke Tanah Melayu, Tanah Melayu, kemudian ke Jepun. Jepun sendiri Maharaja minta Turki sebab sama negara timur ni sama-sama mengajak kerajaan Turki hantar dia punya mubalik lah, tersebut mubalik ataupun kita kata pendakwah untuk mengajak Islam di Jepun. Ada juga duta yang dihantar ke Malaysia. So sebenarnya peranan kerajaan Turki Utsmaniyah sangat besar kepada empayar Islam. Baik. Dan kesannya sekular ini menular ke negara Islam yang lain, termasuklah kita kata yang berada di Asia Tenggara ini. Baik, sejarah sekularisme di Malaysia boleh kita katakan bermula bila mana perjanjian Pangkur yang berlaku pada tahun 1874. British memasuki tanah Melayu, dan bermulanya di situ bila disebut antaranya perjanjian Pangkur itu membawa kepada raja tidak berkuasa mutlak, dan residen dilantik melibatkan beberapa buah negeri, dan di situ sebenarnya bermula Undang-Undang Barat diguna pakai sebagai undang-undang utama. Dan di sinilah juga berlaku pemisahan. Maksudnya dari segi sultan, raja dia hanya berkuasa dari segi aspek hal ehwal agama dan istana saja. So dia punya bidang kuasanya telah mengecil lah. Baik. So itu dari segi sejarah sebenarnya. Dan sejarah ini sepatutnya kita boleh faham, boleh kita hayati, dan kita kata kejatuhan Turki Utsmaniyah itu menjadi satu sisi yang sedih untuk kita kenal dan sepatutnya menjadi iktibar kepada kita kan. Baik, kemudian kita tengok dari segi kesan sekularisme ni. Apa kesan sekularisme kepada kita lah, kepada masyarakat Islam. Baik, yang pertama kalau kita tengok dari segi pemikiran dan kepercayaan, yang mana sekularisme ini pemisahan satu ideologi yang misahkan di antara dunia dan kehidupan beragama, dia dapat melemahkan iman dan menggoyangkan akidah seseorang. Sebab bila berlaku pemisahan di antara agama dengan kehidupan dunia, menyebabkan adalah mula kita kata mempertikaikan perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang dia tak nampak di mata dia, seperti malaikat, syurga dan negara dan neraka, maka mula dipertikaikan. Tentang kita kata penutupan, kita kata kewajipan menutup aurat, kata kewajipan menutup aurat ni untuk zaman Nabi saja, bukan untuk sekarang, dah tak sesuai. Okey. Baik, antara lain mula mendatangkan keraguan terhadap Rasul, para malaikat, hari kiamat dan Al-Quran serta pembalasan qada dan qadar, menyebabkan keimanan Islam semakin rapuh dan terkeliru dengan pendapat aliran-aliran daripada Barat. So mereka dari segi pemikiran lebih menggunakan pakai logik akal. Macam tadi bab menutup aurat tak sesuai lah, sebab dia kata itu untuk zaman Nabi boleh lah, zaman sekarang tak sesuai untuk menutup aurat. Berkaitan dengan solat. Dan solat ni apa pula waktu kerja nak kena solat kan. So bila solat waktu kerja ni akan mengurangkan dari segi kita kata kualiti kerja kan.
Sedangkan kalau tengok solat itu sebenarnya tidak mengurangkan pun kualiti kerja, bahkan boleh meningkatkan kualiti kerja kalau dibuat dengan betul terurus. Baik, dari segi sosial menyebabkan masyarakat akan menjauhi dari segi agama. Bila masyarakat jauh daripada agama, maksudnya dia kata agama tu tak penting. Bila agama tak penting, so dalam diri dia mulalah kosong kan. Dalam diri kosong menyebabkan berlakunya keruntuhan akhlak dan moral. So perkara-perkara yang kita kata yang dilarang oleh agama dianggap adalah perbuatan yang normal, okay? Ataupun perbuatan yang biasa. Okay? Maksudnya homoseks, penzinaan, lesbian itu adalah hak individu setiap manusia. Maksudnya bagi dia itu adalah perkara yang biasa. Duduk satu rumah, lelaki perempuan tanpa ada kita kata hubungan mahram, tiada kita kata dengan perkahwinan, duduk lelaki perempuan dalam satu rumah, normal. So itu telah menyebabkan masyarakat menjauhi dari segi agama lah. Okay? Baik, kemudian dari segi politik, ahli politik yang matlamat mendapatkan pengaruh, pangkat dan kuasa. Kalau kita tengok dari segi politik Islam, dia mementingkan kepada keadilan. Yang dilantik itu mereka yang ada sifat amanah. Sesuatu keputusan dibuat secara syura. Tapi dari segi politik, bila adanya sekularisme ini menyebabkan apa yang dikejar adalah pengaruh, pangkat dan juga kuasa. Baik. Kemudian yang kedua, mendewa-dewakan corak politik Islam. Menyatakan bahawa apa yang dibawa oleh Barat, contoh kan, Barat membawa demokrasi kan. Demokrasi itulah yang terbaik. Okay. Dan menolak sistem yang dibawa oleh Islam kan. Maksudnya Islam dia kena ada dalam bab politik adil, kemudian kena ada mesyuarat. Okay. Dari segi pemimpin lantik itu bersifat ada kekuatan dari segi fizikal, kekuatan dari segi apa kita kata IQ dia, kemudian ada sifat amanah. Tapi kalau demokrasi yang diagungkan oleh Barat, dia hanya mementingkan kepada kuasa sajalah. Kalau dia ada pengikut yang dominan, maka di situ akan menang. Dan contoh kalau kita tengok demokrasi di Barat yang mementingkan kepada kekuasaan individu kan. So bila mana dia ada sokongan majoriti yang asalnya dahulu kalau di Barat tidak membenarkan perkahwinan sesama jantina, tapi akhirnya kerana ada kita kata sokongan yang kuat, okay, akhirnya dia menjadi satu undang-undang yang membenarkan perkahwinan sesama jantina. Baik, dari segi ekonomi, melahirkan sistem ekonomi kapitalis, sosial dan non-komunis. Okay? Maksudnya kesan sekular, dalam setiap ekonomi ini, kapitalis dia hanya mengejar dari segi kekayaan semata-mata kan, tanpa mengambil kira bagaimana kaedah nak dapat kekayaan itu dapat dengan menzalimi orang yang miskin. Okay? Kapitalis ni satu kaedah kalau dalam ekonomi tu berkait dengan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kita tak naklah dalam ekonomi itu kan. Maksudnya diseimbangkan. Okay? Yang miskin dibantu. Tapi dari segi sistem kapitalis, maka yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang miskin dizalimi. Sosialis pula, kerana dia memperjuangkan melihat kepada apa yang berlaku dalam sistem kapitalis, maka dia nak ubah pula pada sistem kapitalis sosialis. Maksudnya setiap orang mendapat hak yang sama. Okay?
setiap orang mendapat hak yang sama. Okay. Dan komunis kan. Komunis pula bagi negara yang memerintah secara komunis, dia akan dibalikkan sesuatu hasil kepada negara dan diagihkan kepada rakyat. Okay. Sosialis dan komunis ini dari segi Islam pun tak betul jugalah. Okay. Kapitalis juga tak, memang tak betul. Sebab dalam Islam, kalau sosialis dan komunis, dia tidak meraihkan kepada orang yang ada keupayaan untuk memiliki contohlah kekayaan. Okay? Sebenarnya dalam Islam, kalau kau nak kaya, silakan kan. Maksudnya kita buat dengan cara yang halal lah. Kemudian dengan cara yang halal itu, kita mampu menjana kewangan sehingga berjuta-juta, jadi billionaire dan sebagainya. Di situ Islam tak ada masalah. Bahkan orang Islam digalakkan untuk menjadi kaya kan. Seperti mana Abdul Rahman bin Auf, billionaire, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, billionaire kan dia di Madinah kan. Kekayaannya sangatlah banyak kan. Unta dia tu kalau dulu, sekarang mungkinlah kalau harta itu dinilai segi kereta mewah dan sebagainya. Kalau dulu siapa unta paling banyak, dia lah mewah kan. Abdul Rahman bin Auf ni kekayaannya sehingga kalau unta dia tu daripada hujung Madinah dah dengar kan, dia rapat tapak kaki unta dia tu, nak kata banyaknya unta dia dan banyaknya harta dia kan. Okay? So Islam sebenarnya menolak kepada kapitalis yang kaya semakin kaya dan semakin miskin, menolak juga sosialis dan komunis yang nak sama rata. Tak boleh lah. Kita kena meraihkan orang yang ada kemampuan boleh pergi jauh. Orang yang tak ada kemampuan pula kita bantu kan. Komunis maksudnya dia tidak menerima dari segi agama, memang tak ada lah. Kalau dari segi sistem komunis ni kan, dia menunjukkan dari segi agama. Wujud sistem ekonomi yang menyelamatkan kekayaan dan material semata-mata tanpa memikirkan halal dan haram. Maksudnya dari segi ekonomi tak fikir. Daripada segi rasuah dan dari segi riba, okay? Dari segi kita kata penipuan, asalkan dapat mengayakan negara, itu okey. Sebenarnya itu benda yang salah. So Islam mengambil kira dari sebuah aspek, walaupun dari segi aspek ekonomi, kenalah ekonomi yang halal, okay? Tiada perjudian, kemudian riba dan perkara-perkara yang haram. Bahkan kalau dari segi kita kata sorok barang kan, okay? Macam awal-awal COVID dulu, ada sekumpulan yang menyorokkan face mask supaya dia kata maksudnya bila sorok nanti bila barang sedikit nanti harga akan meningkat, so dia akan baru keluarkan face mask tersebut. Itu sebenarnya salah. Dalam Islam mengharamkan kepada sorok barang. Sorok barang dengan hasrat, maksudnya dengan niat waktu akan datang harga akan meningkat dan baru dijual. So itu antara bentuk-bentuk ekonomi kapitalis lah. So Islam tak ajar begitu dan mengharamlah perkara sedemikian. Baik, dari segi pendidikan yang mementingkan hal-hal dunia tanpa mengesan jiwa dan iman dalam membentuk akhlak. Kita hanya kesan sekular ni, contohlah mak ayah hanya mementingkan dari segi ilmu duniawi anak-anak. Maksudnya dipentingkan dari segi ilmu matematik, ilmu biologi, tapi waktu yang sama mengabaikan ilmu-ilmu yang sifatnya kita kata membentuk akhlak anak-anak. Contoh kita kata ilmu Al-Quran, okay? Kemudian ilmu tauhid, ilmu akhlak. So benda-benda ini ilmu berkait dengan kita kata syariah. So benda-benda yang basic ini perlu ada lah dalam diri setiap orang, walaupun kita kata mengambil kejuruteraan awam ke kejuruteraan mekanikal, so dia kena seimbang di antara kita kata ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Okay? Kena seimbang. So tak boleh mengabaikan dari segi ilmu. Sebenarnya semua ilmu tu datang daripada Allah. Okay? So ilmu yang ada tu bagus, kita kena belajar. Belajar ilmu kejuruteraan awam sehingga kita menjadi orang yang menguasai ilmu kejuruteraan awam.
yang boleh memberi manfaat kepada manusia yang lain. Waktu yang sama kena perhatikan semula apa yang kurang dari segi ilmu agama kita kan. Dari segi ilmu Al-Quran, kemudian dari segi ilmu akhlak, ilmu tauhid, okay? Ilmu berkaitan dengan fiqh. So benda-benda itu perlu disentiasa ditambah baik. Barulah seiring kan. So dalam bab kesan sekularisme mengajar kejayaan akademik semata-mata tanpa menghiraukan pegangan akidah, cara hidup Islam dan pembentukan akhlak mulia. Okay? Anak-anak dihantar ke luar negara kan, belajar ilmu apalah sekalipun, tapi tidak diselitkan sekali ilmu agama di situ. Menyebabkan anak-anak itu hanyut dengan dunia masing-masing kan. Sambil belajar bagus, dapat cemerlang, tapi minum arak. Okay? Pergaulan bebas. So dia kata apa, tak apalah asalkan anak aku cemerlang, okeylah. Tak apalah dia tak nak solat, itu hal dia lah peribadi. So itu kesan pada sekularisme. Maksudnya tiada unsur agama atau pembesaan agama dan juga pendidikan diasingkan. Baik, kemudian dari segi perundangan, pergantian undang-undang Islam kepada undang-undang Barat. Dan sejak kita kata daripada Mustafa Kemal Atatürk itu memerintah, undang-undang yang sebelumnya adalah undang-undang Islam digubal menjadi undang-undang yang mengikut pada acuan Barat. Bahkan mahkamah syariah juga terus ditutup dan di Turki. Dan kesannya juga kepada dunia Islam, dahulu dunia Islam, negara-negara Islam mengamalkan hukum syariah kan, undang-undang Islam. Tapi bila mana masuknya, contoh kalau di Malaysia masuknya British, undang-undang diubah menjadi undang-undang yang mengikut pada acuan Barat sehingga sekarang. Dan ada juga yang mempertikaikan kepada undang-undang Islam. Dia kata Islam ini, undang-undang Islam tidak sesuai kan. Okay? Zalim sangat, potong tangan. Okay? Sebat, zalim kan. Sedangkan kalau diperhati, sifat undang-undang Islam ni sifatnya adalah prevention is better than cure. Maksudnya undang-undang Islam sebenarnya lebih bersifat mencegah kan. Okay? Dan hukuman yang diberi itu adalah untuk memberi pengajaran kepada orang lain dan juga si pelaku. Dan bila undang-undang itu tidak dilaksanakan, dia bukan terus-terus dilaksanakan. Perlu ada macam kita kata siasatan lah. Ya, siasatan cukup syaratnya barulah dihukum. Baik. Dan yang terakhir kita tengok apa faktor pengaruh sekularisme dalam masyarakat Islam. Dia ada dua faktor. Yang pertama, pendewaan nilai Barat, dan yang kedua, kejahilan masyarakat tentang hakikat Islam. Okay? Pendewaan nilai Barat ni maksudnya apa? Kita mengagung-agungkan apa yang datangnya daripada Barat, dan apa yang datang daripada Islam kita kata ini adalah benda yang sifatnya ketinggalan zaman. Okay? Sedangkan dalam Quran sebut dan satu hadis menyebut tentang bila mana kita mengagung-agungkan nilai yang datang daripada Barat ni, kita takut kita termasuk dalam apa yang disebut dalam surah Taubah ayat 31 yang maksudnya mereka ahli kitab mengambil bijak pandai dan pendeta mereka sebagai tuan-tuan mereka selain daripada Allah. Okay? Maksudnya kita ambil apa yang datang daripada Barat tu dan kita jadikan dia sebagai panduan hidup kita. Okay? Dan kita tak ambil apa yang datangnya daripada Allah. Na'udzubillah min zalik, semoga kita dijauhkan. Dan ada yang secara terus terang kan, kata hukum yang datang pada Islam ni tidak sesuai. Jadi hukum yang paling sesuai adalah undang-undang yang diperkenalkan oleh Barat itu sendiri. Dan ada yang bersedekan kepada undang-undang yang telah ada di dalam Islam dan mempersenda apa undang-undang yang berada dalam Quran dan juga sunnah. Okay. Baik. Apatah lagi kita kata penggunaan alat komunikasi dan perkembangan zaman ini menyebabkan
pengaruh budaya barat ini senang masuk kepada dunia Islam kan. Dan umat Islam dikejar dengan, kita kata, hanyut dengan kita kata keseronokan duniawi. So kita kata dari segi perkembangan teknologi boleh kita guna pakai untuk kebaikan. So jangan sampai teknologi itu menyebabkan kita hanyut. Okey. Kesannya bila pendakwah nilai barat ni, so masyarakat Islam tidak rasa malu untuk membuat suatu perkara yang haram di sisi Islam kan, berlaku pergaulan bebas, kemudian terlibat dengan kita kata perkara-perkara seperti dulu umat Islam ada yang secara terbuka kan pergi naik atas pentas kemudian memeluk penyanyi Korea kan. Okay. So perkara-perkara ini sebenarnya bukan nilai barat saja, nilai daripada Korea ke benda-benda yang tidak baik ni bila adanya sekularisme dalam diri seorang menyebabkan akan hanyutlah seorang Islam itu sendiri. Baik, kemudian yang kedua, kejahilan masyarakat tentang hakikat Islam. Pertama, pendakwah nilai barat, dan kedua, masyarakat Islam itu sendiri sebenarnya jahil tentang Islam itu sendiri. Kerana mungkin dengan sebab Islamnya itu pada nama saja. Dia lahir sebagai Islam tapi tidak dibesarkan dengan cara Islam, dan sekolah pun hanya sekolah sekolah yang tidak ada menyelitkan tentang unsur-unsur Islam. So membesarlah dia dengan jahil tentang Islam. So pemikirannya tentang Islam apalagi dikongsikan pada dia tentang perkara-perkara yang tak baik, tentang fitnah terhadap Islam. So dia pun percaya kan. Sedangkan Islam itu telah lengkap untuk menjadi panduan kepada manusia. Okay. Dan mereka lebih mengagungkan ideologi ataupun pemikiran yang dibawa oleh Barat, seperti sekularisme, kita kata sekularisme tadi, liberalisme. Okay. Dia jahil, kemudian tidak faham tentang Islam walaupun orang Islam, dan akhirnya bila satu itu berlaku dia terus salahkan pada Islam. Okay. Macam contoh orang yang berkahwin lebih daripada bermadu dan sebagainya, bila berlaku apa-apa dibalikkan kepada Islam sendiri, tidak balikkan kepada orang yang melakukan kesilapan tersebut. Okay. Sedangkan Islam itu dah cantik, cuma orang Islam sendiri bila tak faham, maka dia menyalahgunakan apa yang ada di dalam ajaran Islam itu sendiri. Baik, so cara untuk kita mengatasi sekularisme, kembalilah kepada ajaran Islam yang sebenar. Islam dah atur dengan cantik dah kan, daripada A sehingga Z, daripada kita bangun tidur sehingga kita tidur semula. Islam dah ajar yang terbaik untuk kita. Okay. Dari segi penilaian, boleh jawab, jelaskan apa yang anda faham mengenai sekularisme. Kemudian yang kedua, dari segi ada 3 fenomena ni, fenomena LGBT semakin berkembang hari ini. Manusia sanggup menipu untuk mendapat kekayaan atau kesenangan hidup. Yang ketiga, dikaitkan Islam sebagai solusi atau penyelesaian masalah manusia hari ini. So berdasarkan situasi di atas, kamu kena kaitkan. Contoh yang pertama tu LGBT, dia berkait dengan kesan dari segi aspek apa? Dari segi sosial ke, dari segi ekonomi ke, dari segi pendidikan ke. Manusia sanggup menipu untuk mendapat kekayaan atau kesenangan hidup. So itu adalah kesan sekularisme dari segi aspek apa? Ya, dari pemikiran ke, dari segi sosial, ya, dari segi apa tadi lagi? Dari segi perundangan ke, dan yang ketiga. Okay? So boleh jawab 2 soalan tadi, nanti hantar sekali lah dengan nota untuk topiknya. Okay? Untuk itu saja, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah al-subhanallah.
balas.